Akai ataupun Fredrin masih lagi boleh dibawa masuk, tetapi nampaknya dekat sini di mana mereka boleh saja membentikan sikit sebanyak pergerakan pasukan musuh seperti yang dikatakan oleh Adin. Sisi sini akan memakan sendiri pasukan Falcon. Oh, Naomi bergerak dengan agak ganas cuba untuk mencari Sans. Kan kita tahu Sans akan bergerak dengan lebih agresif lagi. Tapi Kairi menggunakan dia punya Quad Shadow untuk memberikan sikit sebanyak damage kepada Naomi. Namun begitu masih lagi berada di fasa yang begitu awal. Satu demi satu flicker yang cukup menarik dipertunjukkan oleh Justin, mengambil risiko yang cukup besar namun berjaya dibayar dengan kill pertama kepada pasukan Falcon. Saya tak pasti kenapa perlu untuk kembali pulang, tetapi ini memberikan ruang kepada Falcon untuk melakukan invasi Purple Path dan Keyboy nyawa yang agak rendah. Mungkin tak boleh nak memberikan bantuan, tetapi Kairi. Yes, Kairi berjaya dijatuhkan Yellow Flash. Bukan Kairi yang menjadi dijatuhkan tetapi Keyboy terlebih dahulu apabila Yellow Flash berada dalam situasi yang sepatutnya untuk memberikan kesan yang begitu besar kepada pasukan Falcon. 2 kill yang dimiliki dengan begitu pantas oleh pasukan Falcon memberikan sedikit sebanyak nafas lega kepada pasukan daripada Myanmar dikala mereka sekarang ketinggalan 2 game dan berjaya untuk mencuri creep milik pasukan Onyx. Walau bagaimanapun Kairi juga sebentar tadi berjaya untuk mendapat semula buff beliau. Jadi masih lagi tak jauh ketinggalan, tetapi lihat bagaimana Falcon pula yang bergerak dengan jauh lebih agresif untuk game yang ketiga. Mungkin game inilah di mana mereka menunjukkan kekuatan mereka yang sebenar. All out seperti yang telah pun dibincangkan oleh kami bertiga. Ya, ini akan menunjukkan karakter sebenar pasukan Falcon apabila game do or die akan mereka tewas, mereka akan terus saja turun di peringkat lower bracket. Justin akan menjadi tunjang utama daripada pasukan Falcon untuk melakukan damage yang besar pada minit-minit yang terawal memandangkan damage magic beliau sekiranya dah percaya untuk mendapatkan Faded Strike. Sangat sukar pemain daripada pasukan Onyx untuk berada berdekatan. Keyboy cuba untuk mendapatkan Naomi yang bersembunyi daripada arah yang berbeza dan di bahagian atas sekarang ni Onyx bersama-sama dengan Falcon. Kedua pasukan telah pun melengkapkan serangan terhadap Turtle. Terus saja menggunakan dia punya ultimate. Black Shoe juga lepaskan oleh Sun. Sangat sukar untuk melakukan zoning ataupun cuba untuk mencuri. Dan Ken dari pasukan Falcon berjaya mendapatkan Turtle pertama untuk diberikan kepada pasukan Falcon. Memberikan mereka kelebihan ekonomi sebanyak 1,400 gol buat ketika ini. Dan di mana adakah mereka akan melakukan invasi buff cuba untuk dilakukan, tetapi Keyboy berjaya untuk memperlahankan di mana sedikit terlewat untuk dilaksanakan oleh Ken bersama-sama dengan Glue iaitu Yellow Flash sebentar tadi. Ya, saya suka bila dilakukan oleh pasukan Falcon. Mereka tahu Sans akan bergerak dengan agresif. Mereka juga melakukan perkara yang sama dengan adanya Justin, dengan adanya Naomi yang boleh melakukan roaming tanpa sebarang masalah. Dia telah pun berjaya untuk menjadi Lucinara. Kita lihat bagaimana serangan yang akan dilakukan oleh Falcon. Gabungan daripada Heavy Crossbow dan juga Faded Strike. Cuba untuk mendapatkan gold plating dan daripada arah belakang Ken cuba untuk melakukan serangan tapi ada Circling Eagle yang mungkin akan memakan diri Keyboy. Namun begitu berjaya untuk menyelamatkan diri akibat daripada penggunaan flicker. Sangat sukar hanya Kairi cuba untuk melakukan serangan kerana Naomi berjaya mengeluarkan damage dan masa yang sama berjaya untuk memberikan bantuan kepada pasukan Falcon. Pergerakan yang cukup rancak daripada kedua pasukan. Kairi sekarang ini masih lagi diasak. Kairi nyawa sangat-sangat rendah dan Naomi berjaya mendapatkan kill yang cukup penting di saat pasukan Falcon cuba untuk memberikan asakan di bahagian tengah. Circling Eagle sekali lagi telah pun dilepaskan oleh Keyboy tetapi Heavy Crossbow mungkin saja boleh dikeluarkan oleh ZipX. Namun dalam masa yang sama kurang 4 minit tarik di bahagian bawah berjaya dimiliki oleh pasukan Falcon. Satu permulaan yang baik untuk pasukan Myanmar ini, Adin. Ya, kita lihat bagaimana perbezaannya apabila mendapatkan hero yang lebih selesa digunakan untuk pasukan Falcon. Naomi diberikan Natalia. Lihatlah bagaimana walaupun kill tak begitu banyak tetapi pembukaan map yang dilaksanakan oleh mereka menyebabkan Ken boleh bergerak dengan lebih agresif, menyebabkan ZipX lebih selesa mendapatkan farming di bahagian bawah dan lebih-lebih lagi Justin membuka ultimate-nya untuk memerangkap pasukan pihak lawan. Namun begitu pasukan Onyx kita ingin ingat masih lagi ada peluang untuk mereka melakukan corak comeback mereka. Ya, ini combo yang cuba dilakukan oleh pasukan Falcon dengan adanya Naomi, dengan adanya pemain seperti Justin yang mampu untuk melakukan sesuatu. Dan bercakap tentang Justin, baru saja berjaya dijatuhkan oleh Kairi. Itu adalah target patut dilakukan oleh Kairi jungler daripada pasukan Onyx. Namun begitu serangan balas yang dilakukan oleh pasukan Falcon berdekatan dengan purple buff milik pasukan Onyx masih lagi diteruskan, tetapi pastinya Kairi akan pastikan purple buff ini menjadi milik mereka. Dan kita lihat serangan demi serangan dan balik ZipX, tapi tidak one charge yang baik dilakukan oleh Boost memberikan kill begitu mantap kepada Kairi dan crossbow tank telah pun dilepaskan oleh Jewin. Namun itu damage yang sangat-sangat rendah. Ken berjaya untuk mendapatkan Keyboy. Lihat daripada arah belakang Sun cuba untuk melakukan serangan hendap. Namun itu tidak berjaya pun berjaya dijatuhkan oleh Ken. Combo yang menarik
Duo yang menarik dilakukan oleh Falcon sebentar tadi memberikan Ken kill yang kedua beliau. 2 berbalas 1 buat ketika ini daripada team fight sebentar tadi dan ini memberikan ruang kepada Falcon untuk memulakan Turtle Carry. Shadow Kill digunakan. Dia cuba untuk melakukan sesuatu. Naomi nyawa sangat rendah. Kalau berjaya lakukan sesuatu oleh Heidi sebentar tadi, pastinya beliau mampu untuk dapatkan kill. Tapi risiko dengan adanya Ken berdekatan dengan menggunakan Demon Slayer, pastinya Turtle tersebut menjadi milik pasukan Falcon dengan begitu baik. Dan di bahagian atas pasukan Onyx cuba untuk mengasak, cuba untuk menjatuhkan tarik di bahagian atas dan berjaya dilakukan adanya cewek Sans dan juga Keyboy. 3 pemain daripada pasukan Onyx berjaya untuk melakukan suatu perkara untuk memberikan sedikit nafas kepada pasukan mereka untuk bangkit di game yang ketiga ini. Ya, saya setuju. Pertukaran objektif yang begitu cantik. Turtle ditukarkan bersama-sama dengan menara di bahagian atas. Tetapi lihat di bahagian tengah, Ken tak ada masalah untuk pergi kepada bahagian hadapan memberikan semakin lama semakin berbahaya. Ya, cubaan untuk dapatkan snowball daripada ZipX ini perkara yang akan dilakukan oleh pasukan Falcon kerana damage yang dikeluarkan oleh pemain ini sangat-sangat besar dan saya suka apa yang ditunjukkan oleh pasukan Falcon sekarang. Mereka dah tahu apa mereka nak perlu lakukan. Ken akan datang ke bahagian hadapan, tunggu banyak pemain daripada pasukan Onyx berjaya untuk dijatuhkan dan terus saja ZX akan melakukan tugas beliau. Yellow Flash cuba untuk memberikan sedikit sebanyak map vision kepada pasukan Falcon dan begitu di bahagian atas satu cubaan yang akan dilakukan terus saja. Heavy Crossbow bersama dengan Badass Strike memberikan double kill hampir kepada pasukan Falcon, terutamanya kepada ZX sebentar tadi, tetapi dipecahkan kill tersebut kepada pemain pasukan Falcon yang berbeza. Kesilapan yang cukup besar dilakukan oleh pasukan Onyx sebentar tadi di mana Guiding Winds ditekan oleh cewek untuk pergi ke bahagian hadapan sedangkan tak ada satu setup pun dilakukan oleh sama ada Keyboy ataupun Sans mahupun Boots menyebabkan dia tertumpang sebentar tadi dan juga mengakibatkan turret pertama milik pasukan Onyx telah dijatuhkan di bahagian atas tersebut. Jadi pasukan Falcon sekarang ini mereka nampak lebih selesa, nampak lebih agresif dengan line up mereka. Cuma pasukan Onyx mereka sangat-sangat mengharapkan snowballing effect daripada Kyrie tapi tak berjaya untuk melakukannya buat ketika ini. Dan diberi yang baik lepaskan oleh Onyx sebentar tadi berjaya memberikan kill yang baik kepada Kyrie apabila Ken berjaya ditumpaskan dan ini merupakan peluang yang terbaik untuk mereka at least dapatkan turtle yang ketiga kerana kita tahu kalau turtle ketiga ni mampu dimiliki oleh pasukan Onyx secara tak langsung mereka boleh balance out perkara-perkara yang penting seperti kill dan juga kutipan gol. Dan di mana bercakap tentang kutipan gol taklah begitu jauh kalau mereka yang berjaya untuk mendapatkan turtle-nya, di mana saya Falcon tak begitu jauh meninggalkan pasukan Onyx dan pasukan Onyx boleh melakukan ataupun memegang momentum semula dengan begitu mudah. Tetapi sekarang ini pada minit yang ke-8 Onyx nampaknya sedikit sebanyak telah pun memahami gerakan pasukan Falcon dan semakin lama game berjalan semakin kepada fasa late game di mana Falcon yang kekurangan daripada segi sisi akan menghadapi masalah yang lebih besar untuk memulakan team fight secara 5 berhadapan dengan 5. Saya tak tahu daripada pasukan Onyx siapakah yang mampu untuk mencari Naomi dan memberhentikan pergerakan agresif beliau. Tapi lihat sekarang ni serangan yang dilakukan oleh pasukan Onyx. Cuba untuk mendapatkan Ken crossbow tank yang baik dilakukan oleh Jewet. Tapi Badass Strike juga dilepaskan oleh Justin. Tapi wall charge daripada arah belakang berjaya mendapatkan double kill kepada Boots. Adakah ini game untuk EXP Lane pasukan Onyx Esports? Perbezaan sisi cukup kita bincang sebentar tadi, tetapi sekarang ini Yellow Flash seorang diri mungkin akan tertangkap dekat sini. Tiadanya ulti beliau split terpaksa melepaskan Lord ini menjadi milik pasukan Onyx dengan begitu mudah. Ya, Boots sebentar tadi mengorbankan nyawa beliau, tapi sebelum dia menghembuskan nafas terakhir berjaya mendapatkan 2 pemain daripada pasukan Falcon. Lihat bagaimana apa yang cewek lakukan. Dia seperti mana sama juga Kyrie. Dia tunggu nyawa pasukan pihak lawan dah sikit barulah dia buka crossbow off. Lihat bagaimana mereka fokus ke atas Ken sebentar tadi. Dengan tahu Ken ada lapisan nyawa yang begitu banyak, dia mengharapkan Kyrie keluarkan poking damage itu sedikit. At least dah sampai separuh, barulah cewek akan membuka crossbow off tanknya untuk mendapatkan kill ke atas Ken. Satunya kita nampak crossbow off tank akan mendapatkan double kill ataupun triple kill. Tapi sekarang ini cukup sekadar jatuh untuk memegang game yang ketiga. Sebab tu tadi kita ada mengatakan sekiranya pasukan Onyx berjaya untuk dapatkan turtle yang penting, mereka mampu untuk membalancekan apa-apa yang tertinggal daripada pasukan Falcon dan juga pasukan Onyx. Dan sekarang ni apa yang menarik perhatian saya daripada pasukan Onyx, mereka tahu apa yang mereka nak lakukan sekiranya pasukan Falcon lakukan serangan seperti itu. Sebab apa yang dilakukan oleh pasukan Falcon daripada game pertama sehingga game yang ketiga seperti dalam textbook, mereka tahu benda ni step by step. Sekarang
ZipX. Kyrie berjaya melakukan kill yang cukup penting. Dengan ketiadaan ZipX, sekarang ni pasukan Onyx mampu untuk melakukan damage yang besar lagi dengan adanya Kiba dengan penggunaan skill Eagle. Chewy berada berdekatan, Boots sentiasa berada di bahagian hadapan untuk memberikan bantuan dari segi pertahanan dan juga memberikan damage yang besar daripada pemain yang menggunakan Grog ini. Dan satu lagi cubaan yang dilakukan oleh pasukan Onyx untuk memperlahankan pergerakan Lord di bahagian atas, menunggu ketibaan minion. Fedex satu saja dilepaskan oleh Justin, melakukan damage yang sebenarnya agak besar dan patut di-respect oleh pasukan Onyx. Dan pasukan Onyx sekarang ini terpaksa back off, tapi Naomi dikejar oleh Kyrie. Adanya Suns, tidak boleh pergi ke arah mana-mana. Kyrie akan pastikan pemain daripada Falcon, iaitu Naomi, berjaya dijatuhkan oleh jungle mereka. 5 berhadapan dengan 4 buat ketika ini. Minion Wave masih lagi ada. Onyx boleh saja meneruskan serangan balas mereka, tetapi fokus diberikan di bahagian tengah terlebih dahulu. Box telah pun bersedia untuk berada di bahagian hadapan. Flicker, wall charge masih lagi ada. Pasukan Falcon perlu berhati-hati. Fedex Strike telah pun melakukan clear wave, tetapi Kyrie kuat Shadow mencari ruang di kawasan belakang, masih lagi belum memulakan apa-apa gerakan agresif. Ya, tapi one thing for sure, pasukan Onyx mereka dah tahu Falcon dah menggunakan Fedex Strike. Yes, kita tahu Fedex Strike mempunyai cooldown yang agak cepat, jadi mereka kena berhati-hati dari segi mengkalkulate pergerakan-pergerakan yang akan dilakukan oleh pasukan Falcon. Tapi dalam masa yang sama, cubaan untuk menjatuhkan ini turret milik pasukan Falcon di bahagian bawah nampaknya tidak berhasil. Naomi berjaya untuk dia dijatuhkan oleh Kyrie kerana dia terlampau di bahagian hadapan dan menerima segala-gala Augie shadow kill damage. Tapi sekarang ini damage yang besar sebenarnya dilepaskan oleh Justin dan ZipX. Sekali lagi baru saja kita membicarakan tentang maksimum daripada pasukan Falcon. Positioning yang agak sedikit salah menyebabkan beliau terjatuh, dan ini membuka lagi pendedahan kepada pasukan Falcon untuk dijatuhkan lagi dua orang pemain, Naomi dan juga Justin. Telah pun berjaya dikeluarkan dan kita dah saksikan double kill diberikan kepada cewek. Berjaya untuk aktifkan dia punya crossbow of tank dan meninggalkan Ken keseorangan untuk melakukan pertahanan ini. Menjadikan satu situasi yang cukup berbahaya. Kehilangan inhibitor turret milik pasukan Falcon, meninggalkan seorang pemain untuk melakukan pertahanan bukanlah perkara yang mudah untuk pasukan Falcon. Tetapi kemenangan yang mudah kepada juara MPL